Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP komited terhadap pembangunan industri halal. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata bagi menjayakan hasrat tersebut, kerjasama dengan kerajaan negeri perlu diperkasa terutama di Sabah. Saya melihat ada keperluan tambahan di Sabah kerana saya dipahamkan contohnya sebelum ini usahawan-usahawan yang memohon persijilan ini ada antara produk mereka yang terpaksa dihantar ke bengkel makmal di Kuala Lumpur di Semenanjung untuk diperiksa, diuji kehalalannya sebelum diputuskan persijilan tersebut. Datuk Iwan menyatakan demikian kepada media selepas melancarkan Pejabat Tekun Cawangan Kimanis di Membakut. Sementara itu, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yang juga Exco Agama dan Pendidikan menyambut baik cadangan berkenaan. Sehubungan itu, beliau meminta Majlis Ugama Islam Sabah MUIS untuk memasukkan pembinaan Makmal Halal Hub di Sabah dalam rancangan Malaysia ke-13. Jadi dengan adanya nanti Makmal Halal untuk negeri Sabah, kita akan mampu mempercepatkan apa yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi. Program Justice on Wheel JOW akan terus menjelajah bagi membantu golongan tidak berkemampuan mendapatkan khidmat guaman khususnya yang berada di luar bandar. Program yang dilaksana Jabatan Bantuan Guaman itu memberi khidmat nasihat secara perkhidmatan van bergerak kepada masyarakat di lokasi terpilih. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata perkhidmatan JOW turut menjamin kerahsiaan antara pegawai dan pelanggan semasa khidmat nasihat berlangsung. Usaha murni untuk menolong lebih-lebih masyarakat B40 lah yang perlukan bantuan guaman. Jadi kita berhasrat untuk pergi kalau boleh ke setiap kampung di negara ini di mana orang-orang miskin dan sebagainya yang perlu bantuan guaman. M. Kulasegaran menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan program JOW di Dewan Terbuka Kampung Ges Batu Sapi Sandakan. Setakat ini terdapat 3 buah perkhidmatan van JOW di seluruh negara. Kebiasaannya mereka tidak tahu untuk pergi ke mana dan untuk dapatkan nasihat di mana. Dengan adanya perkara ini dan program ini pastinya sedikit sebanyak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dialami. Pejabat Parlimen Sepanggar komited menyokong pembangunan dan perkembangan pendidikan anak-anak dari pelbagai peringkat sekolah. Pengarah Pusat Perkhidmat Parlimen Sepanggar, Asim Jamat berkata, komitmen itu dizahirkan menerusi pelbagai pelaksanaan program dan bantuan berkaitan pendidikan. Inilah penekanan yang diberikan oleh Yang Berhormat Datuk Mustafa Samud kepada pembangunan dan bantuan kepada pendidikan ini. Selepas ini, beliau menganjurkan pula program tuition percuma kepada semua pelajar-pelajar SPM di Sepanggar ini yang berminat untuk bersama-sama kami di Pejabat Parlimen Sepanggar. Beliau berkata demikian kepada RTM ketika mewakili Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Mustafa Samud dalam program Kembali ke Sekolah 2025 di Kota Kinabalu. Lebih 50 kanak-kanak sekitar Kampung Likas Tengah mendapat perkhidmatan gunting rambut percuma serta beg sekolah baru dalam program anjuran Pejabat Parlimen Sepanggar. Program bertujuan meringankan beban kos ibu bapa dalam mempersiapkan anak-anak menghadapi sesi persekolahan minggu hadapan. Kerana ada percuma gunting rambut dan juga program pembantuan beg sekolah lah. Jadi saya amat berbanggalah kerana di tempat saya diorang buat program ini. Mengurangkan beban sikit-sikit lah terhadap kami sebagai rakyat. Amat berterima kasih kepada pihak yang menganjurkan menyediakan gunting rambut percuma untuk meringankan beban pada orang yang tidak berkemampuan lah. Lebih 80% peruntukan yang disalurkan kerajaan negeri di kawasan Pantai Dalit telah dimanfaatkan sepenuhnya tahun lalu. Bagi peruntukan itu akan digunakan untuk pelbagai program pembangunan yang akan dilaksana pada suku pertama tahun ini. Adun Pantai Dalit Datuk Jasni Daya berharap tahun ini terdapat peruntukan tambahan diperuntukkan di kawasan berkenaan. Untuk 2025 ini kita buat awal lah semua program ataupun semua
penambahbaikan di sekitar kampung ini, terutamanya jalan yang perlu diturap, perparitan dan bantuan-bantuan SMJ, rumah-rumah SMJ. Datuk Jasnih ditemui pemerintah selepas merasmikan program gunting rambut percuma seluruh pantai Dalit di Tuaran. Ia diadakan serentak di 7 pusat daerah mengundi PDM kawasan Pantai Dalit iaitu PDM Berungis, Nongkolut, Mengkabung, Kelipuk, Gayang, Marabahai dan PDM Tuaran Bandar. 1,500 kanak-kanak golongan kurang berkemampuan mendapat perkhidmatan tersebut. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM komited menyantuni lebih 500 anak nelayan di seluruh negara melalui program Madani Anak Nelayan Kembali ke Sekolah. Pengerusinya Muhammad Faiz Fazil berkata inisiatif yang dijayakan bersama dengan Petronas itu bagi meringankan beban keluarga nelayan menyediakan peralatan persekolahan anak-anak. Dan kita tahu golongan ini golongan yang susah. Namun kedepan mereka boleh dipertingkatkan. Asasnya adalah untuk membina anak-anak yang berjaya dalam pelajaran. Dan pada masa sama kita juga mahu melihat kelangsungan bidang perikanan ini. Beliau ditemui media dalam majlis perasmian program Madani Anak Nelayan Kembali ke Sekolah LKIM dan Petronas di Tuaran. Daerah Tuaran merupakan lokasi terakhir daripada 5 lokasi program yang dilaksana di seluruh negara. 100 anak nelayan dalam Persatuan Nelayan Kawasan PNK Tuaran menerima bantuan dalam program berkenaan. Bantuan berupa wang tunai RM200 dan barangan keperluan sekolah. Pasar raya dan kedai alat tulis menjadi tumpuan ibu bapa membeli barangan kelengkapan sekolah anak-anak menjelang sesi persekolahan baharu tahun ini. Tinjauan kru RTM di sekitar Kota Kinabalu mendapati rata-rata ibu bapa memilih untuk berbelanja secara sederhana mengikut keperluan bagi memastikan perbelanjaan lebih terkawal. Selain itu, mereka turut memanfaatkan bantuan awal persekolahan yang disumbangkan kerajaan baru-baru ini. Sebab saya boleh mengikut yang keperluan saja yang kurang yang diorang gunalah. Sebab kebanyakan kalau macam dia, sebab dia masih di sekolah rendah kan, saya guna balik yang macam contoh macam seluar. Kalau kakak dia sebab pas masuk tingkatan kan, tu makan belanja semualah, beli baru semua. So far, semua masih boleh pakai, cuma baju mau beli baru loh. Budak sekarang besar sangat cepat kan, itu size sekejap tidak ngam sudah. So yeah, and then mostly 2 tahun begitu, tukar 1 kali lah. And then ada yang betul-betul tidak muat seperti kasut, itu saya rasa setiap tahun mau tukar loh. Anak saya dapat bantuan BAP sebanyak 150 dan kami membeli di sinilah. Dengan bantuan itu kami sangat bersyukurlah sebab dapat membantu kami untuk membeli keperluan anak-anak di sekolah. Itu bantuan dia dapat mengurangkan beban kami lah sebagai golongan B40 kan. Lagipun saya single mother, saya bekerja sendiri, jadi bantuan ni serba sedikit membantu saya lah. Sesi persekolahan 2025-2026 penggal pertama bagi kumpulan B termasuk Sabah bakal bermula esok. Sukan Sabah Saga ke-11 pada Oktober tahun ini akan menjadi titik permulaan kepada kemampuan Tawau menganjurkan kejohanan sukan berskala besar. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata kepercayaan yang diberikan itu perlu digalas dengan sebaik mungkin. Ia termasuk penyediaan kemudahan fasiliti bagi 25 acara sukan selain kemudahan pengangkutan awam dan tempat penginapan. Inilah peluang kepada masyarakat di Tawau untuk mendapat segala limpahan, berbagai-bagai limpahan sama ada dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi kebolehan wakil-wakil Tawau untuk mencipta kejayaan. Datuk Nizam ditemui pemberita selepas merasmikan kejohanan memanah tradisional kebangsaan peringkat negeri Sabah di Kompleks Sukan Tawau. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segara Palestin, pasti merdeka.